Okey, so kita sambung sambung kertas Negeri Perak lah, Negeri Perak SMK Hutang Melintang or something like that lah. Azan, nampak tu. So it's a Perak paper. So hari ni kita akan masuk bahagian essay bahagian B dan bahagian C. Nampak Okey. Dapat Okey, soalan pertama. Cikgu beritahu kamu soalan pertama ini adalah soalan yang salah satu soalan yang like penting lah, because last year negara kita you tahulah digemparkan dengan banjir. Understand? So, dia selepas February or something like that lah. So maksudnya dalam bulan February almost they already set the paper ready. Understand? So last year mungkin tak sempat nak tanya lah dalam exam. So this year tendency is there. Isu banjir. Understand? Yang berlaku dalam negara kita. Dan baru-baru ini banjir lebih teruk compared to those days because of perubahan cuaca dunia. Understand? Nampak? You tahu benda-benda macam inilah. Okay, so you tengok soalan dia, the first soalan. Okay. So sekarang cikgu tak bagi jawapan untuk pelajar lemah semua, terus bagi power pack punya jawapan lah. Understand? Untuk cemerlang punya. Okay. Poster di bawah adalah mengenai isu banjir. So bencana banjir merupakan isu penting dalam kalangan rakyat Malaysia, tetapi setiap kali berlaku banjir ramai orang kehilangan ejaan salah ekonomi border lah. Kehilangan harta benda dan tempat tinggal lah. Sebagai rakyat yang berperi kemanusiaan, terangkan bantuan yang perlu diberikan kepada mangsa banjir. So that means bantuan. What kind of a bantuan? So berapa bantuan kena bagi? 2 bantuan dan dihuraikan secara terperinci. Azan, nampak tu. So kamu kena faham benda itulah. Okay, so as usual soalan ini dia tanya nilai. Okay, so pertama bantuan pertama. Rakyat boleh menghulurkan bantuan kewangan. Bantuan kewangan. So the first fakta kamu adalah bantuan kewangan. Okay, dengan ini rakyat dapat membantu meringankan beban kewangan mangsa banjir akibat kemusnahan harta benda mereka. Nampak? So we can reduce their financial burden lah. So selain itu, rakyat boleh menyebarkan berita tentang tabung. So tabung ini berkaitan dengan bantuan kewangan lah. Azan. That's why you have to be very creative, explain tentang bantuan kewangan. How you can help, rakyat can help. So selain itu, rakyat boleh menyebarkan berita tentang tabung mangsa banjir kepada anggota keluarga, saudara mara dan rakan-rakan mereka melalui media sosial. Azan. So cikgu bagi contoh, misalnya rakyat boleh menderma wang ringgit kepada tabung mangsa banjir. Ini contoh realiti dengan mengikuti program Carnival Jom Heboh anjuran TV3, pihak TV3 lah. So pihak TV3 ini ada satu program called program Carnival Jom Heboh. Azan. So any issue apa yang melanda masyarakat dan sebagainya, so sambil kamu berhibur, kamu akan buat charity lah. Itu program Jom Heboh. Jom heboh-hebohkan. Something like that lah. So tabung mangsa banjir dengan mengikuti program Carnival Jom Heboh anjuran TV3. Nampak tu. So konklusinya, go back to your bantuan kewangan lah. Rakyat boleh menyalurkan. So sini menghulurkan, tukarlah. Menyalurkan bantuan kewangan walaupun sedikit agar mangsa banjir dapat membina semula kehidupan mereka. Okay, nampak. So your huraian must be terperinci, sangat matang. Understand? Sangat menarik. Understand? Nampak tu. Itu sangat-sangat semua. Itu cemerlang punya kategori lah. Okay, the first bantuan done already. Boleh Okay, nampak. Bukan macam dulu Dulu you boleh bagi semua 5 bantuan, jenis bantuan you boleh bagi, and then setiap satu huraikan satu ayat pun sudah cukup, 10 markah boleh dapat lagi. But now no. Kita hanya perlukan minimum 2 fakta dan dihuraikan secara terperinci dengan contoh dan juga inference, kesimpulan kecil. Nampak? Dapat? Okay, done. So this is the first thing. Finish first bantuan.
So as usual saya suruh kamu gariskan fakta pertama, fakta kamu bantuan kewangan, and then followed by contoh tolong gariskan, and konklusi tu gariskan, inference. So that means pemeriksa boleh nampak your fakta is clear, and then contoh ada dekat sini, inference ada dekat sini, so confirm lah dua ayat bawah fakta itu adalah huraian dan huraian lanjutan. Nampak? So very clear, tersusun, cantik presentation kamu. Boleh Okay, next. Kedua, rakyat boleh menyertai pasukan sukarelawan. Is another bantuan you can do by becoming volunteer lah. Register yourself as volunteer. So kedua, rakyat boleh menyertai pasukan sukarelawan. Nampak? Okay, pasukan sukarelawan. Dengan ini, rakyat boleh menyumbangkan. So sukarelawan means you sumbangkan tenaga fizikal kamu, tubuh badan kamu, fizikal. So dengan ini rakyat boleh menyumbangkan tenaga fizikal untuk membantu mangsa banjir yang memerlukan. So rakyat boleh mengambil bahagian dalam aktiviti gotong royong, membersihkan sisa banjir, baiki dan bina semula rumah mangsa yang rosak ekoran tragedi banjir. And then saya bagi contoh. Antara contoh inisiatif yang perlu rakyat lakukan adalah mendaftarkan diri mereka dalam NGO seperti Rela, Mercy Malaysia dan sebagainya. Yang Mercy Malaysia ini normally international level lah. Azan, tak apalah, you letak saja. Nampak tu? Okay. So kesimpulannya, dengan menjadi anggota sukarelawan, rakyat dapat memperolehi banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang berguna. Nampak tu? So cantik. Sukarelawan explain secara detail tentang sukarelawan tu. Sumbangkan tenaga fizikal lah, ambil bahagian dalam aktiviti gotong royong bersihkan sisa banjir lah. Dan contoh dia, kamu boleh daftarkan diri kamu dalam NGO seperti Rela and all that. And then kesimpulan dia balik. Cantik explanation. So you kena bagi 2 set jawapan. As usual, tolong gariskan fakta kamu. Nampak? Followed by contoh. Kesimpulannya dekat sini adalah inference. So cantik. Fakta ada, contoh ada, inference ada. Your jawapan tersusun sangat. So kamu ikut semua kriteria permarkahan. Markah kita baca you punya jawapan. Kita kena nampak very clear semua kriteria ada. Then only we can release the marks. Something like that lah. Boleh dapat Okay, done. Okay, as usual saya dah beritahu awal lah untuk kamu iaitu apa yang saya beritahu adalah soalan essay itu, soalan pertama dan kedua tolong baca dulu soalan 6 and 7. Baca, lepas tu pilih yang mana satu yang kamu ada confident, buat dulu, habiskan. Lepas tu pergi C, habiskan the whole thing, and then tengoklah kalau kamu pilih soalan 6, ada masa you can try out soalan 7, tak salah. So bila kamu jawab 2 soalan dalam bahagian B, maka mereka akan pilih yang mana satu markah lebih tinggi untuk dikira untuk jumlah markah. So you ada benefit dekat sana lah. Every time we go for advantage, take advantage. Dekat mana kita ada peluang, kita cuba curi peluang tu. Azan, okay, nampak. Boleh dapat okay, done. Next soalan. Oh, this one pandemic. Azan, okay. Yang ni kalau kamu tengok, understand, mana ada karangan semua tak ada, contoh pandemik semua tak ada, understand, nampak tu. So they give a lot of points. Kita surf internet, dia ada points. So apa yang kamu kena buat adalah kamu kena pandai fakta-fakta itu kamu letak dalam satu kumpulan yang ada kaitan. Another kumpulan yang ada kaitan. Something like that. Ini creativity kamu. Zen, so gambar menunjukkan salah satu tagline berkaitan dengan pandemik COVID-19. Iaitu apa tagline dia adalah kita semua kena cegah penyebaran COVID-19. So dia tanya, huraikan peranan anda. Anda means watak saya lah. Untuk merealisasikan tagline. Maksudnya kita nak cegah. Macam mana kita nak cegah, betul? Peranan anda untuk mencegah, right? Okay, nampak very clear. Zen, so peranan pertama, peranan kedua. Apa you kena buat? Watak dia saya. Simple. Dia cakap berdasarkan nilai universal, so nilai is a must. So letaklah saya harus mengamalkan nilai
Ni Kementerian Kesihatan Malaysia. Maka kita kena kerjasama. So nilai kerjasama, nilai hormat. Hormat means peraturan lah, apa saja SOP mereka kata kita ikut. Hormat, nilai bertanggungjawab, nilai rasional. Understand? So actually mesti ada sekurang-kurangnya 2 nilai betul dalam kriteria untuk dapatkan cemerlang. Boleh? Okay, now we go for the peranan. Peranan pertama. Then peranan kedua lah. Simple, straight to the point. Nampak? Peranan pertama, saya harus menjaga kesihatan diri pada setiap masa. So you kena jaga kesihatan. Nampak tu? Kesihatan ini cikgu campurkan juga dengan kebersihan diri. Semua berkaitan dengan diri lah, you kena jaga. Something like that lah. Okay, so peranan pertama, saya harus menjaga kesihatan diri pada setiap masa. Sejajar dengan ini, saya harus mempraktikkan amalan pemakanan sihat untuk tingkatkan imuniti tubuh badan. Selain itu, another thing, selain itu, saya harus sentiasa amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. So, you kena jaga diri. So, misalnya, contoh, saya mesti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Kalau tak dapat sabun, tak ada air semua, ambil saja cecair pembasmi kuman, sanitizer. Nampak? Dapat. So, mesti kerap cuci tangan lah. Okay. Intihannya, penjagaan kesihatan dan kebersihan diri dapat bantu saya menghindari penyakit berjangkit. Inilah, atau COVID lah, whatever you write lah. Dapat? Okay, the first one. Peranan pertama kamu. Very clear. Ini peranan pertama, fakta kamu yang pertama, nampak very clear. Followed by contoh kamu ada gariskan, inference kamu ada gariskan. Nampak? Cantik. Okay, next. Peranan kedua. Saya harus mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. So dekat sini janganlah kau pergi tulis balik apa itu masih lagi dengan sanitizer semua, understand? Okay, nampak. Tulis benda lain. Understand? Nampak. Jangan ulang-ulang. Understand? So kadang-kadang kita nampak jawapan student entah apa dah, dia ulang-ulang benda yang sama saja. Zen, okay, nampak. Okay. So peranan kedua, saya harus mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini singkatan yang ini semua kamu boleh gunakan sebab kalau pemeriksa confirm faham lah, takkan dia rakyat Malaysia tak tahu apa tu SOP. Setiap kali dalam televisyen cakap benda yang sama saja dekat semasa COVID. Zen, okay, saya harus mengamalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. So, saya harus mengikuti peraturan. So, salah satu SOP adalah penjarakan fizikal. So, saya harus ikuti penjarakan fizikal. Selain itu, saya harus memakai pelitup muka dan jauhi 3S. 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 Ya, dalam bahasa Inggeris 3C. Z. S tu apa? So, saya bagi contoh. Misalnya saya harus elakkan tempat yang sesak. S pertama, sesak. Sempit. Dan another S adalah sembang secara dekat. You cakap dengan orang terlalu dekat. Ada distance. Mesti memang ada distance. Something like that lah. Okay, nampak tu. Okay. So, contoh sangat jelas. 3S itu saya bagi contoh dia lah. Okay, kesimpulannya. Kesungguhan saya akur. Amalkan, ikut SOP itu, nama lain dia adalah akur. So, kesungguhan saya akur kepada SOP KKM. So, bila you letak KKM, confirm you letak KKM means cikgu-cikgu yang mak kertas dia mesti tahu. Zen, okay, nampak. Okay, nampak. Wait for a while lah. Okay, nampak tu.
So kesimpulannya kamu boleh nampak kesungguhan saya akur kepada SOP KKM dapat bantu menjayakan usaha kerajaan untuk mengekang penyebaran COVID-19. Nampak? So that means cabaran sekarang untuk SA adalah mereka tak mahu kamu tulis banyak point. Bagi terlalu banyak fakta. No. Kriteria says that kalau you nak cemerlang means minimum 2 fakta yang dihuraikan secara terperinci dengan contoh dan juga inference. Azan, okay, nampak. So you have to have the set. So cikgu ingatkan banyak kali Pak benda yang sama. Okay, so I think you already got used to it already lah. Sebab berapa banyak soalan kita sudah buat leh. Fakta, huraian lanjutan, and kamu juga buat benda yang sama dalam sejarah dan sebagainya, so you shouldn't be have any problem. Contoh, inference. Okay, cantik. So just follow sistem ini. So you kena bagi 2 set macam inilah. Nampak? So kalau soalan tanya nilai, bagi nilai. Dapat? Okay, done. Get used to it already. Okay, nampak. Okay, next. Dear student, bahagian C. Okay. Nampak? Okay. The typing error semua banyak lah. Okay. Maklumat yang berikut adalah merujuk kepada institusi sekolah. Amalan perpaduan juga bermula dari sekolah melalui pendidikan dan penerapan nilai murni. Okay, soalan dia, wajarkah sekolah menganjurkan lebih banyak aktiviti bertemakan perpaduan? Confirm you akan tulis wajar lah. Zendet, mana boleh cakap tak wajar, tak cukup masa, tak boleh belajar, tak boleh habis syllabus. No, wajar lah. Dan dia suruh kamu huraikan aktiviti sekolah. Markah dia 5 markah saja tahu, pecahan. Dipecahkan, esei dipecahkan. Kalau dia pecahkan, you tak boleh buat apa-apa. You sudah tahu 5. You still maintain the same thing lah. Understand? Bagi fakta, bagi huraian lanjutan, contoh dan inference. Nampak tu? Okay. Kalau kurang daripada 5 markah, kamu tahulah. Sebab ini dia suruh kamu explain activity. Boleh? Okay. So first you kata sekolah wajar anjurkan banyak aktiviti bertemakan perpaduan. You already answer question. Jangan tak jawab pendirian kamu. Mesti mau jawab. Wajar ke tak wajar? Dan after that, aktiviti dia apa? So sekolah boleh menganjurkan aktiviti patriotik. Patriotik adalah salah satu aktiviti lah. So actually aktiviti ini semua ada dalam buku teks. Sebab perpaduan. Memang ada dalam silabus kamu lah. Okay, yang form 4 punya perpaduan, where is it? Okay, unit 9. Pap. Okay, ini dia. Ini semua adalah aktiviti dia lah. Ada banyak aktiviti sukan, whatever this. So I give the patriotic. Sebab kita patriotic means you sambutan hari kemerdekaan and all that you do at school, dia melibatkan semua kaum, so automatic perpaduan lah. Isn't it? Nampak senang. So sekolah boleh menganjurkan aktiviti patriotik dalam usaha untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan murid sekolah. So ini kerana aktiviti patriotik dapat menarik penyertaan semua murid tanpa mengira kaum. There you are going to for perpaduan macam mana you kaitkan, detail, explain. Okay. Murid pelbagai kaum berpeluang untuk berkumpul, mengenali antara satu sama lain dan berganding bahu, kerjasama kan? Berganding bahu untuk menjayakan aktiviti sekolah dengan semangat kekitaan. Use terms, istilah-istilah yang berkaitan dengan perpaduan, kreativiti kamu, perbendaharaan kata kamu, bahasa kamu. Zen, nampak? So mesti mau pandai lah. Zen, okay, misalnya pada setiap tahun, hari ulang tahun kemerdekaan, negara disambut dengan penuh meriah di semua sekolah untuk memupuk semangat patriotik dan juga semangat perpaduan dalam kalangan murid sekolah. Secara kesimpulannya,
aktiviti patriotik mampu menjadi wahana yang penting. Wahana is like a instrument lah. Zen, okay, nampak? Instrumen, alat. Okay. Wahana yang penting untuk menyuburkan semangat perpaduan dalam sanubari generasi muda negara kita. Dapat? So the way you use PM lah. Ini cikgu kena of course ucapkan terima kasih kepada cikgu bahasa Melayu saya dulu lah, those days. Understand? Okay, nampak. Okay, dapat? Okay, dah. Boleh, So, your fakta is here. Boleh nampak contoh here. Boleh nampak inference here. You maintain sajalah. Azan, ikut saja. Fakta, huraian lanjutan, contoh, inference. Azan, sebab 5 markah. I nampak. Okay, next soalan. Next soalan pun 5 markah juga. Terangkan kepentingan mengeratkan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Azan, okay, nampak tu. So, you see ya, actually bahagian C ni, dia sepatutnya 10-10 kan. Lantak dia lah, apa dia nak buat. Azan. So, even they can do yang 10 ini, dia jadikan 5-5. Ini yang berlaku dalam soalan inilah. 5-5, the last one is 10. Nampak? Janji, campur semua, 20 markah satu soalan. Boleh. Then they can even make it like this also. Suka hati dia lah. 4 dia bagi. Then after that, yang ini pula dia pecahkan kepada 8-8. Boleh. 8-8 jadi 16 campur dengan 4. Kalau 4, dia adalah analytical. Understand? So 8 ini masih lagi 2 fakta. Huraian lanjutan tak bagi tak apa, contoh dan inference. Tapi saya nasihatkan student supaya maintain saja huraian lanjutan as well. Understand? Okay, nampak. Nampak? So suka hati mereka nak pecahkan. Sebab saya tengok banyak kertas trial ini berbeza-beza. Nampak tu. So kita prepare in case whatever also kita prepare lah. Kita tak panik tengok soalan. Boleh? Okay. Trial adalah masa untuk kita try. Buat semua soalan trial tersebut. Habiskan. Okay, the first one. Ayo deh. So, bila you tengok jawapan saya, ini cikgu susun jawapan. So, try to avoid this. I hope you tahu maksud saya. Ini tanda-tanda point form macam ini jangan tulis. It must look like an essay. Cikgu pun lupa, tengok semua nampak. Sebab dia 5 kan, saya purposely jadikan saya nak 5. So ni semua padam. Cantik. Okay, sekarang we go for it. Tengok, baru saya tengok. Sebab takut lah, sebab kalau kita buat, student ikut saja. Ada yang ikut buta-buta, dia ikut. Okay, perpaduan dapat mengukuhkan, apa kepentingan perpaduan lah. Salah satu adalah ekonomi. So yang ni semua ada dekat sini lah. Amalan perpaduan, apa kepentingan dia. Zen, tengok ekonomi. Nampak? Saya ambil ni, explain. Nampak? Kepentingan amalan perpaduan. Okay. Perpaduan dapat mengukuhkan ekonomi negara. How? Rakyat Malaysia yang bersatu padu akan gambling tenaga bersama untuk pastikan negara terus maju. So everybody have to work together. Right? Nampak tu? Untuk majukan. So, tak kira pelbagai kaum, right? So, selain itu, bila kita bersatulah, orang tengok kita bersatu, perpaduan, pelabur asing tidak bimbang untuk melabur di negara kita kerana keadaan negara kita yang aman dan damai. Nampak? So, everybody, people are living together, happy, working together, nampak? So, sebagai tamsilnya, pelancong asing akan tertarik dengan pengalaman Malaysia. Mengekalkan formula perpaduan antara kaum. So, you can see. Not only pelabur asing will come, even pelancong asing also will come. All this contribution kepada ekonomi. So, saya punya huraian semua ada kaitan dengan ekonomi. So, saya explain secara sangat terperinci. Boleh? So, perpaduan dapat mengukuhkan ekonomi negara, maka rakyat Malaysia yang bersatu padu akan gambling tenaga bersama untuk pastikan negara terus maju. Dan selain itu, pelabur asing
tidak bimbang untuk labur di negara kita kerana keadaan negara kita adalah aman dan damai. Hidup bersatu padu kan. Sebagai tamsilnya, contoh lagi, pelancong asing akan tertarik dengan pengalaman. Malaysia mengekalkan formula perpaduan antar kaum. So konklusinya, seluruh rakyat perlu bersatu padu, memakmurkan. You cakap memakmurkan bumi Malaysia means, makmur means ekonomi. So balik kepada perpaduan ekonomi. Nampak? So seluruh rakyat Malaysia perlu bersatu padu means it's already perpaduan. Memakmurkan ekonomi bumi Malaysia melalui perpaduan. Lagi sekali diulangan. Nampak tu? Dapat? Okay, dan cantik uraian kamu. Ekonomi means what? You can explain secara detail, secara tersusun. Boleh? Dapat? Okay, 5 markah. Okay, dan the last soalan is 10 marks. 10 marks means samalah, 2 fakta lah. Ramalkan kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap masyarakat bukan negara. Jika aspek perpaduan tidak dititik beratkan oleh semua pihak. Semua pihak. So maksudnya masyarakat pelbagai kaum ini memang couldn't be bothered about perpaduan means they do wrong things, right? Kesan dia lah. Okay, so kesan pertama, tidak wujud keharmonian dalam masyarakat. So sikap prejudis terhadap kaum lain sentiasa wujud dalam kalangan masyarakat. Prejudis. So masyarakat akan sentiasa mencurigai sehingga menebal semangat asabiah. Maksudnya dia dalam satu grup dia, kaum dia sendiri saja. Menebal semangat asabiah yang seterusnya boleh menimbulkan permusuhan antara kaum. Dan contoh dia, misalnya peristiwa 13 Mei yang berlaku apabila timbul rasa tidak puas hati dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di negara kita. So kesimpulannya, peristiwa 13 Mei perlu dijadikan pengajaran untuk masyarakat terus hidup bersatu padu dan elakkan suasana ketidakharmonian. Tidak wujud keharmonian kan? Saya bersentuh balik. Elakkan suasana ketidakharmonian yang hanya merugikan semua kaum. Nampak? Cantik huraian cikgu. Tidak harmoni, prejudis, curiga mencurigai, with semangat asabiah. Nampak tu? Okey. Dan 13 Mei sebagai contoh. So, contoh itu kita jadikan pengajaran lah. Something like that lah. Boleh dapat. This is the first kesan kalau rakyat kita semua memang tidak titik beratkan. Atau kita tidak titik beratkan means like mengabaikan. It's the same maksud dia. Boleh? Okay, now kesan kedua. Kesan kedua, penularan berita perkauman yang boleh gugat kedaulatan negara. So maksudnya sekarang kan zaman teknologi maklumat kan. Orang guna media sosial maksimum. Understand? Kalau dia tak dia suka abaikan perpaduan means, maka banyak berita-berita yang perkauman semua mereka suka share. Something like that lah. Penularan berita perkauman boleh menggugat kedaulatan negara. So penggunaan media sosial tanpa had boleh memburukkan lagi keadaan. So dewasa ini, isu perkauman sentiasa diungkit secara tular dalam platform media sosial. Misalnya, ini yang berlaku baru-baru ini dekat dengan pilihan raya, kamu boleh nampak. Baru-baru ini pihak TikTok terpaksa memadamkan video. Banyak video Malaysia punya lah yang dibuat dekat Malaysia tu, yang diedit dan dihantar, yang disebarkan lah. So pihak TikTok terpaksa memadamkan video yang sentuh isu perkauman secara ekstrim yang melibatkan insiden 13 Mei. Dekat dengan ini election, banyak berperkauman sejak kita punya TikTok. So TikTok pun sudah tak boleh tahan tengok benda ni semua, maka dia padamkan. So kesimpulannya, rakyat harus jaga kesopanan ketika gunakan platform media sosial untuk elakkan penyebaran berita yang boleh cetuskan kebencian kaum. Berita perkauman, penyebaran berita yang cetuskan kebencian kaum. Kamu kena pandai kaitkan lah. Understand? This is, we are talking about pelajar yang
going for A atau A plus lah. Jawapan must be very quality. Zen, nampak? Dapat Okay, done. Then student, we try to finish the last question. Zen, nampak? Soalan 9. Ini pun isu. Dan even cikgu sediakan jawapan, saya sudah sediakan semua jawapan tau. Sudah. Then after that, ni ayah, apa ini? Nilai tak tulis. Jawapan anda perlu berdasarkan nilai. Saya lupa. Then you boleh nampak cikgu squeeze in dekat sini. Tapi exam jangan takutlah. Mereka memang akan bagi you banyak spacing. Ini kertas ini mereka, ni draft paper bila mereka buat memang tak cukup tempat lah. Zen, okay, nampak. Okay, so we go through. Okay. Isu ini pun menjadi hangat. Saya nampak beberapa trial paper sudah ada tentang pemerdagangan manusia. Okay. Maklumat berikut berkaitan dengan jenayah pemerdagangan manusia. Jenayah pemerdagangan manusia yang semakin menjadi-jadi telah mendatangkan pelbagai masalah kepada kerajaan Malaysia. Walau bagaimanapun, permasalahan ini sukar untuk diatasi disebabkan oleh penglibatan pelbagai pihak dan perbezaan-perbezaan tertentu. Okey, nampak? The first soalan. Huraikan faktor yang menyumbang kepada pemerdagangan kanak-kanak dan wanita. So, maksudnya faktor, punca. Faktor pertama, faktor kedua, punca. Dan nilai. So, nilai tulis dululah. So, cikgu pun lupa. Okay. Kalau kamu ada ruang dekat bawah itu, memanglah kamu selepas kamu tulis faktor semua, lupa kan? Belakang sekali kamu tulis pun boleh. Tak salah. Zen, ini cikgu tengok belakang tak ada tempat dekat sini sampai sini. So, cikgu tulis dekat atas quiz. Zen, okay. Tapi kalau tak ada nilai, dia akan jejaskan markah kamu. Sebab soalan sudah kata berdasarkan nilai dan satu nilai pun tak ada dalam jawapan. So, you macam langgar kriteria. Orang suruh bagi, you tak bagi langsung. Tak boleh. Zen, dia jejaskan markah. Okey. Masyarakat global harus mengamalkan nilai kerjasama dan nilai bertanggungjawab. Nampak? Faktor pertama. Okay. Kenapa berlaku pemerdagangan kanak-kanak dan wanita, pemerdagangan manusia? Kemiskinan dan isi rumah berpendapatan rendah. Miskin, berpendapatan rendah. Okay. Kemiskinan di negara asal membuatkan mangsa berusaha untuk mengubah taraf hidup mereka. They want to change their taraf hidup. Miskin sangat. So langkah ini langkah yang diambil adalah dengan berhijrah ke negara lebih maju yang mempunyai peluang pekerjaan menerusi hikmat agensi pekerja warga asing yang ada dalam negara dia lah. Dia ada network dengan negara kita punya sebab kita perlukan. So misalnya mangsa yang terdesak perlukan pekerjaan akan dieksploitasi oleh agensi berkenaan dengan memberi kerja. You desperate, you sudah sampai ke negara ini, maka you terpaksa ikut mereka lah. So kamu dipaksa jadi buruh paksa atau pelacur. Nampak? So kamu dieksploitasi oleh agensi berkenaan. So agensi berkenaan itu adalah sindiket. Understand? Istilah semua tolong ingat istilah yang serupa kamu kena gunakan. Understand? Banyak tempat. Okay, nampak. Okay, so jelaslah kemiskinan menjadi faktor penyumbang utama kepada kegiatan pemerdagangan manusia terus berleluas. Nampak? Miskin. So you negara asal kamulah. You miskin, you nak pergi kerja dekat luar, cari lebih banyak duit. Understand? Something like that lah. So, kamu berhijrah ke negara yang lebih maju, yang ada banyak peluang pekerjaan, menerusi agensi. Agensi inilah yang menjadi sindiket. Dia kerjasama dengan sindiket. Mereka tahu siapa dalam keadaan desperate. So, mereka akan misuse kamu, eksploitasi kamu. Something like that. Nampak? Okay. Now, faktor kedua. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah membuatkan kegiatan ini semakin berapa kali mau tulis berleluasa. Ada banyak terms. So you tengok terms yang cikgu gunakan. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
membuatkan kegiatan ini semakin bermaharajalela. Nampak? Boleh So hukuman berat sepatutnya dikenakan terhadap sindiket yang menjadi dalang kepada kegiatan ini. Tapi different things happen lah. So sepatutnya penguatkuasaan mesti strong. Selain itu, hukuman berat juga patut dikenakan kepada golongan majikan yang mengambil pekerja daripada sindiket pemerdagangan orang ini. Azan, okey. So misalnya kerajaan perlu tegas memasukkan hukuman sebatan serta tambahan tempoh masa penjara yang lebih lama terhadap hukuman ketika inilah. So ketika ini kalau kamu buat pemerdagangan manusia, kamu punya hukuman penjara adalah 15 tahun saja dan didenda. So cikgu bagi ni kita masukkan sebatan also. Sebatan means good power. So masukkan yang tu dan juga lebih masa means the maximum they go for 20 years. Itu sudah sangat. 20 tahun sudah banyak. 30 tahun is almost like sudah seumur hidup. Boleh okey. Nampak tu. So you tegas. Tapi benda ini tidak dilaksanakan means lemah. Maka berleluasa. So jelaslah di sini bahawa penguatkuasaan yang lemah menjadi punca jenayah ini sukar untuk dilumpuhkan buat masa kini. Azan, okey nampak. Dapat okey nampak. So maksudnya penguatkuasaan undang-undang is a bit lemah. Azan, hukuman yang sepatutnya kenakan tak ada. Sepatutnya berat kenakan. Azan, tapi tak ada. So ini menyebabkan jenayah ini sukar untuk dihapuskan buat masa kini lah. Okey, next, cabaran. Bincangkan cabaran yang terpaksa dihadapi oleh negara kita dalam usaha membanteras jenayah di atas. Cabaran. It's very challenging untuk penguatkuasa nak atasi benda ini disebabkan oleh cabaran atau kita kata masalah. Okay. So cabaran means must give 2 lah. You tengok 10 markah lah. Kan as usual. 2 fakta. Dia tak tanya nilai Atas dia tanya nilai, bawah tak tanya. Okay. Nampak. So cabaran pertama. Sindiket pemerdagangan manusia biasanya mempunyai rangkaian domestik dan antarabangsa yang mantap. They got good network. Hal ini membolehkan mereka dapat jalankan aktiviti mereka dengan mudah dan sistematik. Tambahan pula, aktiviti mereka tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa. Misalnya, sindiket sangat licik. This is the word I use. Licik means cunning. Understand? Very cunning. Understand? Dia buat pun you tak nampak. Dia buat cara dia move. Understand? So, sindiket sangat licik di mana mereka boleh dapat wanita dan juga kanak-kanak melalui pasaran gelap. Nampak tu, pasaran gelap means bukan mereka jual wanita semua open dalam market dia jual. Ni mari nak beli amoy. Dia tak ada macam tu. Ini beli amoy ni kanak-kanak dapat free. Tu macam tak ada. So pasaran gelap. Terus daripada ibu bapa tahu. Ahli keluarga terdekat, abang ke, kakak ke dan sebagainya, even rumah anak yatim atau penjaga. Understand? The guardians and all that. Understand? So they know how to get it last. They know you are desperate fella. You dalam keadaan yang terdesak dalam hidup. Understand? Want to cari duit. Understand? So that's the time mereka akan betul-betul eksploitasi kamu. They are very smart, licik, cunning. So kesimpulannya, tengok rangkaian ini domestik antarabangsa, ada belajar global kan, domestik antarabangsa, so you can use. Kesimpulannya, jaringan dan jalinan global dan lokal yang baik dalam kalangan sindiket mencabar kerja pihak penguatkuasa. So they got a very good network. Semua documentation, semua pakar. Very good. Zen, nak bawa you keluar masuk cross sempadan semua, everything got documentation, everything got. Understand? They got a very big network. Zen, it's not easy. Nampak? Okay, itu cabaran dia lah. Okay, cabaran kedua adalah
pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. So negara kita ni negara yang sedang membangun. Maka we need workers. Zen, so dapatkan workers melalui agensi lah. So agensi ini semua, you tahulah apa mereka buat. Itulah pemerdagangan. So jadi buruh paksa dan sebagainya. Okay. Cabaran kedua, pertumbuhan ekonomi negara yang pesat. Okay, hal ini menyebabkan permintaan. Bila ekonomi kita berkembang pesat means, ini menyebabkan permintaan terhadap tenaga buruh asing tinggi di negara kita. Lantas, pihak sindiket perdagangan manusia akan ambil kesempatan ini dengan membekalkan buruh demi mengaut keuntungan lumayan. So misalnya, sindiket mengumpan. They know lah mengumpan you, mengumpan mangsa dengan janji palsu seperti akan mendapatkan peluang pekerjaan bergaji lumayan. Namun, mereka ditipu dan jatuh ke lembah pelacuran dan juga perhambaan. So, kamu jadi buruh paksa end of the day. So, jelaslah kepesatan pertumbuhan ekonomi negara menyuburkan lagi aktiviti perdagangan manusia. Understand? So, sometimes like very difficult lah nak avoid benda ni sebab pertumbuhan ekonomi kita pesat. So, we need workers. But the channel is not improper. Understand? So, orang akan misuse, take advantage. Same goes to the network yang syndicate got also. It's a very big network. Understand? Kamu tahu yang ni bukan saja kerja tahu. They come here untuk organ, a lot of things are there. Nampak tu ni topik-topik semua ini it's like tough topic no. Understand? Tetapi kamu bukan buat SABM. SABM kamu kena bagi 4 ke 5 isi kan dan dihuraikan kan. So yang ni hanya perlukan 2. Understand? Tapi still you are doing more essay than BM. Understand? Sebab kamu ada 5 essay, 2 isi setiap satu. 10 isi. 10 isi adalah umpama kamu buat 2 essay. Understand? Okay, nampak. Orang semua BM buat 1 essay, lepas tu yang kecil, dia ada essay yang kecil sikit lah. Understand? Okay, nampak tu. Yang ni kamu kena buat structure lagi. 50%. Quite. So you have to be very fast. You kena biasakan diri dengan semua isu. So cover up semua isu. So this is the second last paper. We got another one more paper lah. Iaitu Negeri Melaka. Melaka. Understand? Habis. Then after that, cikgu akan bagi soalan-soalan yang cikgu rasa penting lah. Okay, untuk kamu praktis dalam 1.5 bulan inilah. Boleh pandai bahagikan masa lah. Boleh Okay, so I'll stop here. Wait recording first.